Okey geng, subscribe geng, copy link hantar kat Mak Am, Pak Am, Tok Ang. Okey, kita sambung yang ke-11. Aku dah untuk video yang sebelum ni aku dah cerita kerosakan kejahatan angkara politik ni, kejahatan politik yang dikekalkan sampai sekarang. Okey, yang ke-11 ini pasal balak lah abang Bing nampak, pasal balak. Pasal hak yang ke-10 ni, hak yang video sebelum ni pasal balak. Balak tak menguntungkan rakyat dan juga tak menguntungkan negara langsung. Malah memberi malapetaka kepada rakyat. Okey, yang ke-11 orang kaya, dia kaya, tak kira macam tak kira lah dia yang dia tu kaya daripada bisnes ataupun kaya daripada segi politik. Dia kaya tapi tak mau bayar cukai. Banyak babe. Dia kaya tapi dia tak mau bayar cukai. Sering terjadi kepada syarikat-syarikat besar dengan keuntungan yang berlipat kali ganda, lari daripada membayar cukai. Ini satu kejahatan selain melanggar undang-undang. Selain melanggar undang-undang, ia juga menjejaskan ekonomi negara. Negara bergerak dengan cukai. Nantinya cukai akan menjadi regresif dengan menekan kaum-kaum miskin lebih banyak, oleh kerana perlu menampung kelompok-kelompok kaya yang lari dari membayar cukai. Ini banyak babe, memang banyak. Yang tak bayar cukai ni, kalau kita siapa yang pernah jadi menteri sampai zaman Barisan Nasional, kita boleh check balik. Boleh buka balik sistem hak yang lamanya, kita boleh tengok berapa banyak yang duk lari cukai. Sampai bisnes-bisnes yang aku duk kenal, macam-macam mereka buat. Sampai kurangkan duit masuk akaun lah, itulah inilah, macam-macam, beli ni, macam-macam. Sebab apa? Dia nak elak cukai. Okey, yang ke-12, membodek pemimpin sampai buat dasar tak masuk akalnya. Membodek pemimpin sampai buat dasar tak masuk akal. Merebut jawatan hingga jawatan tersebut dapat pada orang-orang yang tidak layak, orang yang bodoh orang kata. Mulalah timbul dasar-dasar tak masuk akal, lucu dan dangkal. Kononnya itulah yang terbaik, walhal mereka tidak kepakaran yang sepenuhnya dalam mengendalikan kerja. Akhirnya punah kerja dan sistem masyarakat hidup merempat. Okey, ini terang-terang apa yang aku baca ni kena ke Ahmad Maslan. Kita ingat waktu first depa nak buat GST, apa yang berlaku? Depa nak buat GST tu, apa yang berlaku di dalam GST? Hampa boleh fikirlah kan. GST dilaksanakan, harga barang turun. Tapi turun ke tak? Kena ingat, berpuncanya harga barang dalam Malaysia ni naik berpunca daripada GST lah. Harga barang dalam Malaysia puncanya naik bermula daripada zaman bermulanya GST. Bila GST, kerajaan je untung, syarikat-syarikat apa semua ni, dia dah lari bajet habis dah. Okey, contohlah kita ambil contoh kuih. Depa kek yang ada di dalam Tupperware. Okey, syarikat tu owner dia kena beli Tupperware. Owner dia nak beli Tupperware kena tax, kena ada cukai. Tax dia tu 6%. Owner dia beli hiasan, belilah stiker ke apa ke nak tempel. Setiap order kena bayar cukai. Stiker. Dia beli tepung pun kena bayar cukai. Dia beli tepung dalam kuantiti yang banyak kan, sikit kan, tepung kena bayar cukai. Dia beli alat-alat hiasan kek tu pun kena cukai. Jadi untuk nak create satu produk tu saja, dia dah kena cukai berlipat kali ganda. Faham tak? Untuk nak siapkan kek kan, belum masuk stand ke apa ke, belum masuk. Untuk kertas dia ke, kek, tepung, coklat dia, perisa dia semua dia dah kena cukai berlipat kali ganda. Jadi of course dia akan naikkan harga kek dan dicampur dengan GST lagi.
Dah berapa? Dia pergi letak kedai, dia pergi letak kedai, dan kedai tu untuk jualan dia kepada rakyat pun kena cukai. Jadi owner-owner kedai ni akan menaikkan harga satu-satu produk tu. Sebab apa? Depa nak adakan satu produk tu pun perlu membayar cukai. Jadi setiap bahan-bahan produk untuk kena bayar cukai. Jadi cukai depa kena tu berlipat kali ganda. Hang kena faham. Memanglah pasal hang bukan orang bisnes. Hang bukan berbisnes. Hang tak akan rasa. Orang macam kami yang berniaga ni memang betul-betul terasa. Okey? Ini yang nombor 13. Buat projek, ambil tender tapi kerja terbengkalai. Buat projek, ambil tender tapi kerja terbengkalai. Berapa banyak kita dapat saksikan bangunan atau binaan-binaan yang akhirnya terbengkalai. Mereka membodek merasuah untuk mendapatkan projek. Setelah dapat wang itu lesap dan hasilnya juga tidak tegak. Ada projek yang terpaksa diteruskan juga, maka berlakulah kecacatan dan kekurangan sana sini. Bangunan jadi sopak dan rosak serba-serbi. Gaji pekerjanya juga diabaikan. Cuba bayangkan jika ia berlaku di sekolah atau hospital, janganlah ia sudah pun dilakukan. Bayangkan. Macam mana berlaku dekat projek LCS kapal perang? Inilah yang dia cakap ni. Benar tak? Betul tak? Yang berlaku dekat projek LCS, dia dah untung, dia dah ambil keuntungan, dia dah ambil duit 6 bilion. 6 bilion dia dah ambil duit. Jadi baki lagi 3 bilion. Cuba apa bayangkan. Lepas tu bila duit tak ada, duit dah habis, minta kerajaan, Pak, macam kerajaan tak bagi sebab apa? Waktu tu Barisan Nasional duk nak pilihan raya. Jadi duit yang ada, kerajaan nak kena berkempen dululah. Duit peruntukan apa semua perlu berkempen dululah. Jadi mereka mengharapkan menang. Jadi bulan April 2018 terpaksa diberhentikan sebab syarikat tak ada duit. Dan bila selepas pilihan raya, Pakatan Harapan memerintah bulan 5, barulah Pakatan Harapan kira macam memerintah. Jadi kita boleh tengok kesalahan daripada siapa dia, daripada Barisan Nasional. Sebab tu satu-satu kerajaan tak boleh terlalu lama, ia merugikan negara. Sebab kesalahan kerosakan mereka buat kita tak tahu. Dan setelah Pakatan Harapan menang pilihan raya, Barisan Nasional jatuh, terbongkar habis kejahatan mereka. Dan kita boleh tengok kualiti apabila projek tu pula dapat senangnya bila projek tu dapat. Jadi kualiti memang banyaklah kita tengok bangunan sepatutnya konkrit pakai grade A tapi dapat pakai grade C. Batu bata kan segala makna pakai ala kadar. Yang penting siap. Cuba. Itulah fikiran orang Melayu terlalu banyak. Contoh macam sekarang ni kita tak fikir banyak lah untuk tar untuk jalan raya tu. Waktu first dia nak buat projek tu, ada JKR punya orang. Waktu tu dia buat tebal jalan tar tu. Sebab JKR tu dia nak tengok okey 2 inci. Okey, dah. Duk sejam. Lepas tu orang JKR belah. Lepas tu bila macam orang JKR tu tak ada, hanya ada bos dia, pekerja-pekerja dia. Dia pakai penipis-nipis lah untuk depa nak jimatkan daripada depa daripada depa nak kena beli lori besar-besar bertrip-trip. Lebih baik depa jimatkan, jadi kos tu depa dapat kurangkan. So bila tar tu nipis, jalan cepat rosak. Bila cepat rosak, jalan tu rosak, bolehlah buka balik tender, bolehlah komplain kata jalan tu rosak apa semua. Jadi projek tu cepat. Projek tu akan berjalan berkali-kali. 1 tahun, 2 kali, 3 kali untuk nak repair jalan tu. Okey. Dengan gaji pekerja dibayar dengan tidak setimpal. Orang warga negara hang bayar murah. Kalau macam orang Bangla
Kira macam disebabkan first hang nampak dia tu rajin, bila hang yakin hang bagi gaji lebih daripada orang Malaysia. Macam-macam lah isu-isu gaji apa semua, pekerjaan, kira macam apa kualiti, macam-macam. Okey, yang ke-14, gelandangan tidak termasuk dalam rencana perumahan awam. Ini yang Anwar Ibrahim, suara-suara Anwar Ibrahim bawa. Suara-suara untuk gelandangan. Gelandangan tidak termasuk dalam rencana perumahan awam. Ini aku cukup sedih aku cakap kat hampa. Aku duduk di KL. Malam-malam aku dengar anak bini ku jalan-jalan kat belah KL, nampak ya Allah duduk tidur tepi-tepi bangunan depan kedai orang. Allahu Akbar. Minta Allah pelihara depa semua, kita semua. Terutama mana kita dapat mampu, kita nampak beberapa orang, kita ajak, kita pergi makan, beli bungkus, kita pergi bagi. Itulah. Okey, gelandangan tidak termasuk dalam rencana perumahan awam. COVID-19 seperti mengajak kota-kota berbicara. COVID-19 seperti mengajak kota-kota berbicara. Bayangkan betapa banyaknya gelandangan yang ada di ibu kota. Tengok, aku baru sebut gelandangan dekat Kuala Lumpur. Dia pun sebut. Bayangkan betapa banyaknya gelandangan yang ada di ibu kota. Setiap hari kita mendengar berita bangunan besar-besar dibina. Tapi mengapa kelompok-kelompok ini tidak dimasukkan sekali dengan perancangan pembangunan itu? Jahat sekali. Jahat sekali sekiranya kelompok ini diabaikan lalu sengaja dibiarkan bertempiaran. Bayangkan. Inilah suara kira macam cadangan Anwar, kira macam YB yang berhormat Tan Sri Anwar Ibrahim minta kerajaan Malaysia buat satu bangunan bilik ke apa ke bagi dekat gelandangan duduk. Dan apabila gelandangan tu dia dah boleh, dia dah boleh bekerja, dia dah ada pendapatan. Tapi kita kena ambil tahu berapa pendapatan dia. Bila kita tahu dia dah berkemampuan, dia kena keluarlah daripada perumahan-perumahan ataupun bilik-bilik awam ni yang disediakan oleh kerajaan. Dia kira macam dia boleh keluar, pergi duduk dengan atas tanggungan dia sendiri. Dan bilik yang kosong ni kita ambil gelandangan baru, boleh letak balik. Boleh letak dekat bilik tu, isikan balik bilik yang kosong. Benda ni, ini semua kita, apa ni kerajaan sekarang, apa dia ni? Adakah mereka membela rakyat? Okey, fikir lagi. Yang ke-15, last ni, demokrasi jadi cabai. Dia kata demokrasi jadi cabai. Demokrasi jadi cabai yang boleh ditimbang-timbang dan dibeli sesuka hati. Cuba bayangkan. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang dah berlaku puluhan tahun? UMNO memerintah Malaysia 60 tahun. Yang paling pengkhianat yang menjatuhkan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Hussein On, macam-macam. Demokrasi jadi cabai yang boleh ditimbang-timbang dan dibeli sesuka hati. Saya tidak faham kenapa demokrasi ini boleh diperlakukan dia kata, saya tak faham kenapa demokrasi boleh diperlakukan sebegitu sekali. Walhal kitalah yang mendokong demokrasi dengan begitu tinggi. Kalau demokrasi pun boleh dicurangi, apatah lagi impian masyarakat, impian rakyat terhadap kerajaan. Penjahat dan kejahatan makin lama makin mendominan dan muka-muka mereka menjadi semakin tebal. Muka tak malu, orang kata. Muka tak malu. Yang penting mereka berkuasa. Semua senarai tadi merupakan antara kejahatan yang ada kini. Kejahatan dan penjahat semacam itu haruslah kita tolak, keji, bantah dan jauhi, dia kata. Kalau tanya aku, jauhi Barisan Nasional. Siapa yang masih ragu-ragu dan atau tidak peduli siapa yang masih ragu-ragu dan tidak peduli, maka orang itu telah masuk dalam lembah kejahatan. Kejahatan itu sebenar-benarnya memang berlaku di sekeliling kita. Usah terbuai
atau menunggu kita korupsi dan tidak adil dipampangkan secara terang-terangan di depan kita oleh elit-elit penguasa untuk menunjukkan bahawa kejahatan itu wujud sampai kita lupa asas kejahatan itu sering berlaku di depan mata kita dan kita boleh menilaikannya sendiri. Okey kan? Fikir-fikir kan. Apa yang berlaku? Apa yang dah berlaku? Apakah kesan yang kita kena hadap? Apakah kesan-kesan yang rakyat Malaysia kena hadap? Kita boleh fikir, kita boleh ambil tahu, nilai, ambil tahu setiap parti-parti politik. Tengok dasar dia, tengok, fikirkan. Kalau parti ni memerintah, apa dia nak buat? Apa yang dia nak buat untuk rakyat? Apa yang dia fokus untuk bantu rakyat, untuk menyelesaikan masalah rakyat, untuk memberi manfaat kepada rakyat. Sedangkan setiap per detik, per saat, bayangkan rakyat Malaysia membayar cukai siang, malam, pagi, petang, segala 24 jam bahagi dengan 60 minit. 1 jam ada 60 minit bahagi dengan berapa saat. Setiap saat kerajaan tak ada income. Sentiasa ada income, tak kira hasil bumi, hasil langit, hasil rakyat, titik peluh rakyat, cukai segala mak nenek, kerajaan untung. Tapi adakah apa yang kita bayar setiap hari, kita langkah keluar rumah, kita kena fikir, kita kena bayar. Kita duduk dalam rumah pun kita kena bayar. Apatah lagi kita keluar daripada rumah pun kena bayar. Tak pernah tak kena bayar. Kalau kerajaan daripada dulu kita mengekalkan kerajaan gagal, sehingga sekarang kita akan gagal. Okey geng, fikir-fikirkan. Tunggu aku sambung untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, copy link. Tolonglah kalau hampa rasa video ni bermanfaat untuk hampa, copy link, share kepada kawan-kawan hampa yang mana masih menyokong yang mana masih menyokong Barisan Nasional, UMNO, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional. Kongsi dekat mereka supaya mereka dapat buka daripada video pertama, video kedua dan ini video yang ketiga. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.